Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Erwin Zulkarnain bin Muhammad Zulkifli. So, hari ini saya akan berkongsi sedikit berkenaan apa yang dikatakan dengan Movement Control Order ataupun dalam bahasa kita panggil sebagai Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Alright, seperti yang semua rakyat Malaysia sedia maklum bahawa Perintah Kawalan Pergerakan di negara kita telah mula dikuatkuasakan pada 18 Mac 2020. Perintah Kawalan Pergerakan ini telah dikuatkuasakan disebabkan oleh berlakunya penularan wabak COVID-19 yang pada ketika itu wabak COVID-19 ini sangat drastik dia punya penularan dia. Okay, sehubungan dengan itu Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin serta semua jemaah menteri telah membuat satu discussion atau perbincangan dan mereka telah mengeluarkan satu keputusan untuk menguasakan Perintah Kawalan Pergerakan di negara kita. Alright, itu sahaja serba sedikit perkongsian daripada saya berkenaan apa yang dikatakan dengan MCO. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Zulaika binti Syamsuddin. Nombor matrik saya di 2019 2090847. Okey, insya-Allah hari ini saya akan kongsikan sedikit tentang bagaimana untuk kita positifkan diri kita semasa PKP, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi, bagi pandangan saya, kita perlu mendidik hati kita bahawa dengan kehadiran coronavirus ini ataupun dikenali sebagai COVID-19 merupakan satu cara untuk kita dekatkan dan kembali diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikan momen ini, saat ini untuk kita dekat dan kenal Allah sedalam-dalamnya. Jangan pernah sesekali untuk kita berputus asa maupun kecewa dengan rahmat Allah. Ingat, tanda manusia sayang dengan memberi perhatian, tetapi tanda Allah sayang dengan memberi ujian. Hai guys, Assalamualaikum and selamat sejahtera. Nama saya Ikhlas Binti Muhammad dan during MCO saya terstuck dekat PJ. Saya tak dapat balik kampung saya dekat Johor Bahru. Jadi saya duduk dengan dua kakak saya. And macam mana saya stay positif during this pandemic adalah dengan membuat aktiviti dengan kakak-kakak saya. Dan ini adalah aktiviti yang kami buat. Jom. So ini adalah antara apa yang kami buat, which is kami belajar baking, kami belajar untuk cat rumah, kami buat preparation untuk raya, dan last sekali highlight of the day kami masak untuk raya dan beraya bersama sendiri kerana tak dapat balik kampung. Sedih tapi tak apalah. So itu je. So banyak kan aktiviti yang kita orang buat kan. Jadinya saya rasa spending time with my two sisters bringing out the best of me lah, saya rasa. Sebabnya bila you bergaul dengan orang yang positif, dia akan berikan kesan yang positif juga terhadap hidup you. Jadinya pilihlah pergaulan yang betul. And kalau you tak boleh nak cari orang yang positif, be one. Okay. And itu je. Bye. Hai guys, hari ini saya nak berkongsi sedikit mengenai do and don'ts during MCO ni. Walaupun sekarang ni kita dah boleh merentas negeri, kita dah boleh balik kampung jumpa atuk nenek kita, tapi kita kena ingat ya, gejala COVID-19 ini masih belum selesai. Jadi, jom kita tengok apa yang kita boleh buat dan kita tak boleh buat semasa MCO ini. Okay, yang pertama adalah face mask. Dalam norma baharu ni, kita kena selalu amalkan pemakaian face mask bila kita nak keluar rumah, sebab bila kita ada sesama ke, batuk ke, so that face mask ni dapat membantu kita daripada prevent virus-virus daripada tersebar kepada orang lain. Okey, yang kedua adalah hand sanitizer. Hand sanitizer sangat-sangat penting bila kita berada di luar rumah. Sebab apa? Kita tak tahu kat luar tu kita terpegang apa, kita tersentuh apa. So that lepas, kalau kita bawa hand sanitizer ni, kita boleh sanitize balik tangan kita daripada virus-virus tersebut. Okey, yang pertama, kita dinasihati untuk tidak membawa anak kecil ataupun orang yang sudah berumur
ke tempat-tempat orang ramai seperti pasar raya, taman tema air dan sebagainya. Ini adalah kerana mereka mempunyai antibodi yang sangat lemah dan mudah dijangkiti virus COVID-19. Yang kedua adalah kita dinasihati untuk tidak menyentuh ahli keluarga kita apabila pulang berurusan di luar. Kerana bila kita berada di luar, anggota badan kita, pakaian-pakaian kita semuanya terdedah dengan virus COVID-19. Untuk mengelakkan ianya tersebar kepada ahli keluarga kita, balik daripada urusan di luar, kita terus mandi. Jadi, adakah kita ingin mendedahkan diri kita kepada virus di luar sana? Tidak, bukan? Jadi, stay at home. #kita jaga kita. Assalamualaikum semua. Saya nak kongsikan satu cara untuk stay positif ketika PKP, iaitu pendekatan peribadi. Yang pertama, amalan kerohanian seperti menunaikan solat juga dapat membantu untuk kekal tenang dan positif. Membaca Al-Quran atau memperbanyakkan doa dengan mensyukuri nikmat-nikmat yang sedia ada. Seterusnya, kita juga boleh melakukan aktiviti senaman seperti berjoging di taman atau senaman yoga yang membantu untuk merehatkan minda. Jika dengan mendengar muzik klasik membuat anda semua tetap tenang dan positif, maka lakukanlah. Kita faham sekarang ini adalah musim krisis. Tentu ada banyak hal yang bermain di pikiran kita, persoalan-persoalan yang mungkin sukar untuk dijawab. Namun, jangan bersedih. Marilah kita terus untuk jadi tenang dan berpikiran positif. Mari melalui perintah kawalan pergerakan ini, kita melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh menyeronokkan kita. Aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan tidak hanya kita dapat lakukan di luar rumah, tetapi juga di dalam rumah. Kita manfaatkan masa-masa yang terluang ini untuk melakukan perkara-perkara yang sebelum ini kita ingin lakukan namun kita tidak dapat lakukan karena kesibukan kita di luar rumah. Antara aktiviti-aktiviti yang kita boleh lakukan untuk memenuhi masa terluang kita sepanjang tempo perintah kawalan pergerakan ini adalah kita mungkin boleh belajar memasak. Di samping belajar memasak, ini mungkin masanya untuk kita menjaga diet seharian kita. Kita menjaga pola pemakanan kita. Di samping itu juga kita dapat melakukan senaman setiap hari. Dan ini bukan saja mampu mengisi masa lapang kita, tetapi membantu tubuh kita untuk terus menjadi sehat. Selain itu, kita juga boleh berkebun. Berkebun bukan saja dapat mengisi kekosongan masa kita, tetapi berkebun pastinya akan dapat menghasilkan sebuah hasil yang akan kita tuai pada hari mendatang. Sepanjang tempo kawalan pergerakan ini juga, ini adalah masa yang sangat sesuai untuk kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita. Inilah masanya untuk kita meluangkan segala masa kita untuk mereka, di mana kita dapat bertukar-tukar pendapat, bertukar-tukar cerita. Dan ini pastinya adalah satu tempat dan satu masa yang dapat membantu kita untuk memahami ahli keluarga kita dengan lebih mendalam lagi. Hello dan Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fahmi bin Ahmad Hishamuddin. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana cara untuk kekal positif ketika berada di dalam MCO. Antara perkara yang kita boleh lakukan untuk kekal positif ketika berada di dalam MCO ialah mencipta kenangan manis. Apa itu kenangan manis? Kenangan manis ialah perkara yang kita apabila kita kenang, apabila kita mengimbas semula kenangan tersebut, kita merasa gembira dan kita merasa seronok. Ingin saya berkongsi kepada anda salah satu kenangan manis buat saya. Kenangan manis buat saya ketika berada di dalam MCO ialah saya dan rakan-rakan saya daripada UPSI tidak dapat bersemuka ataupun berjumpa antara satu sama lain. Ini kerana adalah perintah kawalan ataupun MCO. Jadi, apa yang kami lakukan ialah kami berhubung melalui Google Meet, melalui video call WhatsApp dan lain-lain. Selain itu juga, kami juga dapat melakukan tugasan secara individu dan berkumpulan dalam metod
video. Dan apa yang anda sedang lihat sekarang ini adalah salah satu video assignment kami. Jadi apabila ada peluang seperti ini, saya akan gunakan sebaik mungkin. Kenangan ini tidak akan ada lagi di masa akan datang. Salam satu Malaysia, kita jaga kita.